Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi ini diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita meneruskan pembacaan daripada tafsir Thumma Istawa 'alal 'Arsy. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita. Bacaan kita pada pagi ini bermula daripada muka surat 13. Wa yu'ayyidu kalamana al-madhkura huna أنه قد ورد عن الإمام مالك رواية أخرى بلفظ آخر غير لفظ الرواية السابقة يقول فيها جوابا عن سؤال الرجل الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب wasu'alu anhu bid'atun. Menyokong apa yang kami telah sebutkan sebelum ini. Apa maksud Syekh? Maksudnya, kita telah tafsirkan perkataan Al-Imam Malik dengan tafsiran yang telah disebutkan sebelum ini, bahwasanya yang diingkari oleh Al-Imam Malik adalah apabila orang yang bertanya itu membayangkan bahwasanya Allah Ta'ala itu boleh bersifat dengan kaifiyah. Soalan yang diajukan oleh lelaki itu menunjukkan dia menyimpan i'tiqad tersebut di dalam dirinya. Oleh kerana itu, Al-Imam Malik telah mensifatkan lelaki itu sebagai mubtadi' ahlul bid'ah dan mengeluarkannya daripada masjid. Bukan yang diingkari oleh Al-Imam Malik semata-mata bertanyakan kaifiat. Maksudnya, bukanlah seperti yang ditafsirkan oleh sebahagian orang. Al-Imam Malik juga beriktikad sabitnya istiwa dengan makna julus bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Yang beliau ingkari hanya semata-mata bertanya tentang cara duduk. Itu kita nafikan tafsiran seperti ini. Menyokong tafsiran yang kita telah sebutkan sebelum ini, apakah yang menyokongnya? Iaitu riwayat yang lain daripada Al-Imam Malik dengan lafaz yang berbeza. Riwayat yang lain dengan lafaz yang berbeza ini menyokong tafsiran kita bahawasanya ia lebih tepat. Dalam riwayat yang lain, ketika menjawab soalan daripada lelaki yang bertanya, Al-Imam Malik mengungkapkan seperti berikut: Al-istiwa'u ghairu majhul. Al-istiwa'u ghairu majhul. Istiwa bukanlah sesuatu yang majhul.
Dalam riwayat sebelum ini al-istiwa'u ma'lum. Dalam riwayat yang lain al-istiwa' ghairu majhul. Wal kaifu ghairu ma'qul. Ini yang berbezanya. Kaif ataupun menisbahkan kaif kepada Allah ghairu ma'qul, iaitu sesuatu yang tidak boleh diproses oleh akal. Bahawasanya Allah Ta'ala itu bersifat dengan kaifiyah. Wal kaifu ghairu ma'qul. Faqauluhu, kemudian Syekh Sa'id Foda mentafsirkan perkataan ungkapan Al-Imam Malik ini. Kata beliau, faqauluhu ay faqaulul Imam Malik. Perkataan Imam Malik al-istiwa'u ghairu majhul maksudnya maklum. Ghairu majhul maksudnya maklum. Sama seperti riwayat sebelum ini. Ay ma'lumun annahu nusiba ila Allah Ta'ala fil Qur'anil Karimi wa yuwaddihu ma'nahu ma warada 'anil Imam Syafi'i min annahu qala al-istiwa'u madhkur. Apa maksud al-istiwa'u ghairu majhul? Maksudnya al-istiwa'u ma'lum. Apa maksud al-istiwa'u ma'lum? Maksudnya al-istiwa' ma'lum, dimaklumi penisbahannya kepada Allah di dalam Al-Quran. Menyokong tafsiran ini oleh satu riwayat daripada Al-Imam Syafi'i yang berbunyi ungkapan beliau al-istiwa'u madhkur. Tafsiran ataupun ungkapan Imam Syafi'i mengukuhkan lagi tafsiran kita yang dimaksudkan al-istiwa'u ma'lum ay ma'lumun wuruduhu, ataupun kita kata ma'lumun nisbatuhu ila Allah Ta'ala. Lebih jelas lagi perkataan Al-Imam Syafi'i al-istiwa'u madhkur. Madhkur iaitu perkataan al-istiwa disebutkan. Disebutkan dengan datang dalam Al-Quran makna sama. Datang dalam Al-Quran ma'lumun wuruduhu dengan madhkur sebenarnya maknanya sama. Itu tafsiran bagi perkataan al-istiwa'u ghairu majhul berdasarkan riwayat yang lain daripada Al-Imam Malik. Kemudian wa amma qawluhu ghairu ma'qul. Jadi apa maksud Imam Malik wal kaifu ghairu ma'qul? Ini yang lebih kita fokus untuk faham. Wa amma qawluhu ghairu ma'qul ay anna al-aqla yanfihi wa la yuthbituhu lillahi ta'ala fal-aqlu yanfi nisbatal kaifi ila Allah wa huwa yuradifu qawla kathirin minas salafi wa kaif anhu marfu'un wa qawlihim bila kaif. Maksud perkataan wal kaifu ghairu ma'qul ni maksudnya apa? Maksudnya annal aqla la yusbituhu. Akal tidak dapat cerap penisbahan kaif kepada Allah. Akal tidak isbatkan kaif kepada Allah. Dan perkataan Imam Malik ni, iaitu wal kaifu ghairu ma'qul ni sebenarnya sekata, serasi, sinonim, seumpamanya dengan perkataan-perkataan yang lain yang dinukilkan daripada salaf dengan ungkapan yang berbeza, tetapi kalau diperhalusi dan difahami sebenarnya maknanya sama. Iaitu apa dia? Ungkapan yang lain berbunyi wa kaifu anhu marfu', ataupun dalam riwayat yang lain bila kaif.
Ada salaf yang mengatakan kaif ini daripada Allah diangkat. Maknanya tidak betul untuk bertanya bagaimana. Bagaimana ni adalah soalan yang tak boleh ditanya terhadap zat Allah, kerana yang ditanya dengan kaifa adalah apa? Adalah zat yang mempunyai kaifiah. Ataupun kaifiahnya boleh dicerap oleh akal dan boleh diamati dengan kebiasaan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala zatnya tidak berkaifiat seperti mana yang biasa dilihat oleh akal, seperti mana yang biasa dilihat oleh panca indera. Maka bertanya kaif pada zat Allah marfu', terangkat, soalan ini terangkat. Ataupun kaif ini adalah ma'qul, ghairu ma'qul, tidak boleh diterima oleh akal bahawasanya Allah Ta'ala itu mempunyai kaifiat. Ya, faham tak? Cara Syekh menghujahkan bahawasanya maksud Al-Imam Malik wal kaifu ghairu ma'qul sekata, serasi, senada dengan apa yang diriwayatkan daripada salaf yang lain, iaitu lafaz mereka wal kaifu anhu marfu'. Wal kaifu anhu marfu'. Nanti kita akan cuba cari siapakah yang daripada kalangan salaf yang diriwayatkan daripadanya mengungkap perkataan tadi, iaitu wal kaifu anhu marfu', ataupun yang mengungkapkan perkataan bila kaif, yang mengungkap perkataan bila kaif. Saya akan ini antara yang mengungkapkan ini depan saya ni kitab Al-Qawlut Tamam. Al-Qawlut Tamam ni memang bagus. Al-Qawlut Tamam adalah kitab yang sangat bagus, lebih terperinci, lebih berbukti dan berhujah. Kita tengok siapakah di kalangan salaf yang menggunakan perkataan bila kaif. Di sini nukilannya daripada siapa? Daripada Al-Imam Abi Hanifah. Cuba tengok. Antara perkataan yang dinukilkan daripada Al-Imam Abi Hanifah dalam kitabnya Al-Fiqhul Akbar. Beliau telah berkata, Al-Imam Abu Hanifah, walahu yadun wa wajhun wa nafsun, kama dzakarahu Allah Ta'ala fil Qur'an. Fama dzakarahu Allah Ta'ala fil Qur'an min dzikril wajhi wal yadi wal nafsi, fahuwa lahu sifatun bila kaif. Ini ibarat yang digunakan bila kaif. Walakin yaduhu sifatuhu bila kaif, wa ghadabuhu wa ridahu sifatani min sifatillahi ta'ala bila kaif. Dalam riwayat yang lain, wal 'asi ba'idun minhu bila kaif. Jadi yang diriwayatkan daripadanya menggunakan perkataan bila kaif ini adalah Al-Imam Abu Hanifah. Al-Imam Abu Hanifah yang diriwayatkan menggunakan perkataan bila kaif.
Okey. Khalas. Sebelum tu, sebelum kita teruskan, semalam ni, ni nak letakkan hawalah dulu. Semalam, kita ada baca nukilan daripada Al-Imam Syafi'i. Tengok. Ada perkataan yang dinukilkan daripada Imam Syafi'i. Daripada Al-Imam Syafi'i. Mana ni? Siapa jumpa? Nukilan daripada Al-Imam Syafi'i. Tengok. Apa nukilan dia? Siapa boleh share? Ni. Tengok ni. Nukilan daripada Al-Imam Syafi'i ni, Al-istawa bila tashbih tu. Wa saddaqtu bila tamthil. Wattahamtu nafsi fil idrak. Wa amsaktu anil khawdi fi dhalika kullal imsak. Yang tu. Jadi buat catatan sikit. Nukilan daripada Imam Syafi'i ini dinakalkan daripada kitab Lam'atul I'tiqad. Kitab apa? Lam'atul I'tiqad. Lam'atul I'tiqad. Tengok muka surat 10 tu. Istawa bila tashbih wa saddaqtu bila tamthil wattahamtu nafsi fil idrak wa amsaktu 'anil khawdi fi dhalika kullal imsak. Jadi buat nota sikit. Nukilan ini daripada Al-Imam Syafi'i diambil daripada kitab Lam'atul I'tiqad. Lam'atul I'tiqad. Okey, sekarang ni yang muka surat 10 tu perkataan Imam Syafi'i, saya ingin kongsi, kita ingin kongsi faedah. Kita ingin kongsi faedah yang disyarahkan oleh pengarang kitab Al-Qawlut Tamam. Jadi kata pengarang kitab Al-Qawlut Tamam, Saif bin Ali Al-Asri, faqawlu imamina radhiyallahu anhu bila tashbih. Apa maksud Imam Syafi'i istawa bila tashbih? Maksudnya dalam perkataan Imam Syafi'i ini, bila tashbih nafyun lil ma'nal haqiqi. Dalam perkataan Imam Syafi'i itu ada menafikan makna hakiki. Sebab apa? Idh haqiqatul istiwa'i fi haqqil makhluqina huwal julus ma'a mumassatil jalisi lima jalasa alaihi. Wa hadzal ma'na muhalun fi haqqillahi ta'ala li'annahu yusadimul qat'iyyati syar'iyyata wal 'aqliyyata. Jadi dalam perkataan Imam Syafi'i bila tashbih, dalam perkataan ini ada menafikan makna hakiki. Sebab makna hakiki bagi istawa, kalau hak makhluk, maknanya duduk. Bersama orang yang duduk bersentuhan dengan tempat yang dia duduk. Dan makna ini bertentangan bagi zat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab dia bertentangan dengan dalil syarak dan dalil akal. Dua-dua sekali. Jangan ingat, kita ni guna dalil akal saja. Tak. Kerana makna julus dalam konteks ini adalah bertentangan dengan dalil qat'i. Daripada sumber syarak dan sumber akal. Dua-dua sekali. Ambil perhatian. Amma syar'iyyatu
fakaunuhu subhana ghaniyun ghairu muhtaj wa bihadha waradatin nususu wa amma munafatu hadha at-tafsiri lil-aqli فلأن الجلوس إنما يكون للأجسام التي يتصور فيها الحد والنهاية والتحيز والجهة. Adapun bahawasanya tafsiran seperti ini bertentangan dengan dalil syarak yang qat'i. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala ini bersifat dengan sifat kaya. Bersifat dengan sifat ghairu muhtaj, tidak memerlukan. Allah bersifat dengan kaya, bersifat dengan tidak memerlukan, datang dengannya oleh ayat-ayat Al-Quran dan makna yang qat'i. Jadi kalau kamu mentafsirkan dengan makna julus, dengan makna bersentuhan, dengan makna bersentuhan dengan arash, maka ia bertentangan dengan konsep Allah itu kaya, tidak memerlukan kepada apa-apa. Adapun sudut yang bahawasanya dia bertentangan dengan dalil akal adalah kerana apa? Kerana bila sesuatu itu julus, maka sifat julus ini adalah sifat bagi jisim. Jadi kalau julus adalah sifat bagi jisim, dan jisim-jisim ni adalah sesuatu yang kalau terlintas dalam akal kita, kita terus akan bayangkan sesuatu objek yang ada had, yang ada penghujung, yang mengambil ruang, yang berada di atas satu arah. Sedangkan semua perkara ini mustahil bagi zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tafsiran bagi perkataan Al-Imam Syafi'i bila tashbih. Ambil satu lagi perkataan Al-Imam Syafi'i. Ini pun ada nukilan dia sebelum ni kalau tak silap. Nanti tolong cari. Ada nukilannya daripada yang kita dah baca. Bukan. Nukilan ni kita baca dalam Syarah Zarruq. Jadi satu lagi nukilan. Jadi orang yang dia punya modus operandinya, dia kata kamu ni kat Malaysia kata mazhab Syafi'i tapi akidah bukan Imam Syafi'i. Akidah bukan akidah Al-Imam Syafi'i. Jadi mereka ni nak masukkan Imam Syafi'i dalam mazhab tasbih. Jauh sekali Al-Imam Syafi'i untuk berakidah dengan akidah tasbih dan tajsim yang kamu bergelumang di dalamnya. Jadi cuba tengok nukilan daripada Al-Imam Syafi'i. Yang satu lagi, ini ada kita baca dalam kitab Syarah Zarruq. Cuma saya nak terangkan di mana dia punya sumbernya. Jadi satu lagi nukilan daripada Al-Imam Syafi'i. Amantu billah wa bima jaa 'anillah ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa bima jaa 'an rasulillah ala muradi rasulillah. Aku beriman dengan Allah dan dengan apa sahaja yang datang daripada Allah dengan makna yang dikehendaki oleh Allah. Inilah tafwid. Kenapa tak faham-faham lagi? Dan kenapa hendak masukkan Imam Syafi'i dalam golongan kalian? Sebab itu kita selalu sebut Mujassimah ni tak ada tokoh. Maka dia akan curi tokoh-tokoh yang lain dan memakaikan mereka pakaian seolah-olahnya tokoh-tokoh ini pun beriktikad dengan iktikad yang kotor dan keji seperti mana yang diiktikadkan. Okey? Amantu billah wa bima jaa 'anillah ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa bima jaa 'an rasulillah ala muradillah. Ini nukilan ni rujuk balik Syarah Zarruq yang kita baca. Nukilan ini satu yang menakalkannya oleh Taqiyuddin Al-Hisni dalam kitabnya Daf'u Syubahi Man Syabbah. Daf'u Syubahi Man Syabbah, ataupun dinukilkan oleh Mar'i Al-Karmi Al-Hambali dalam kitabnya Aqawilus Thiqah. Dua nukilan. Dalam kitab Aqawilus Thiqat dengan Daf'u Syubahi Man Syabbah oleh Taqiyuddin Al-Hisni. Okey? Kita kembali kepada perkataan
Al-Imam Malik masih lagi dalam tafsirannya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, muka surat 13. Muka surat 13. Wa amma qawlu ghairu ma'qul ay anna al-aqla yanfihi wa la yusbituhu lillah. Okey, ni dah baca dah. Kemudian hadhihi riwayah allati fiha wal kayfu ghairu ma'qulin aqwa min haitsu sanad min ar-riwayati sabiqatil masyhurah wa hiya rajihatun 'alaiha min jihatil ma'na wa min jihati sanad. Ini dah diberi tambih berkali-kali. Syekh Muhammad bin Ahmad Amuh pun ada tulis satu risalah yang menisbatkan bahawasanya riwayat daripada Imam Malik yang lebih kuat sanadnya bukanlah riwayat wal kaifiyatu majhulah, bukan. Bahkan riwayat yang paling kuat daripada Al-Imam Malik adalah yang kita baru baca tadi, wal kaifu ghairu ma'qul. Ini pun sudah diberi tambih dalam Syarah Zarruq. Ini sudah diberi tambih dalam Syarah Zarruq. Jadi kata Syekh, riwayat ini, riwayat yang menyatakan Al-Imam Malik mengatakan wal kaifu ghairu ma'qul adalah riwayat yang lebih kuat dari sudut sanad berbanding riwayat yang nyata sebelum ini. Lebih kuat. Walaupun riwayat sebelum ini masyhur, tetapi sebenarnya riwayat yang lebih kuat adalah riwayat wal kaifu ghairu ma'qul. InsyaAllah kalau berkesempatan kita akan kongsi apakah bukti bahawasanya riwayat wal kaifu ghairu ma'qulin adalah riwayat yang lebih sabit. Riwayat itu adalah riwayat yang lebih sabit. Okey, kongsi, tulis ni. Riwayat al-istiwa ghairu majhul ni. Riwayat al-istiwa ghairu majhul. Ni menarik ni. Kita panjangkan sikit ni tentang masalah riwayat. Riwayat daripada Imam Malik. Riwayat daripada Imam Malik. Sebab apa? Golongan Mujassimah ni banyak sangat guna nama Imam Malik ni. Dengan apa? Mereka berhujah dengan riwayat yang mula-mula tadi, ataupun satu lagi riwayat wal kaifiyatu majhulah. Jadi mereka banyak beristidlal dengan riwayat al-istiwa'u ma'lumun wal kaifu majhulun. Wal kaifu majhulun. Okey, kita tengok. Ini kita perincikan sikit masalah riwayat daripada Imam Malik. Siapa ada kitab Al-Qawlut Tamam boleh rujuk muka surat 287. Dibahaskan secara tuntas berkaitan dengan apakah riwayat-riwayat yang sabit daripada Imam Malik. Waqad ruyat kalimatu Malikin hadhihi bi alfazin mukhtalifah. Telah diriwayatkan kalimah daripada Imam Malik ini dengan berbagai lafaz. Lafaz pertama diriwayatkan macam yang terakhir kita baca ni, al-istiwa'u ghairu majhul wal kaifu ghairu ma'qul. Wal kaifu ghairu ma'qul. Ada lagi riwayat daripada Imam Malik, istawa kama wasafa bihi nafsahu wala yuqalu kaif wa kaif anhu marfu'. Rupanya perkataan wa kaif anhu marfu' juga diriwayatkan daripada Imam Malik. Ada riwayat yang lain Imam Malik menyatakan sa'alta an ghairi majhulin wa takallamta fi ghairi ma'qulin.
Nampak tak? Okey, kita perincikan. Adapun perkataan yang Imam Malik kata al-istiwa'u ghairu majhul wal kaifu ghairu ma'qul ni, riwayat ini telah diriwayatkan oleh Al-Imamul Baihaqi dalam kitabnya Al-I'tiqad wal Hidayah ila Sabilir Rasyad ala madhhabis salaf wa ashabil hadith. Apa nama kitab dia? Al-I'tiqadu. Jadi boleh tulis ni. Ni penting ni sebagai penghujahan. Perkataan Imam Malik ini diriwayatkan daripada Al-I'tiqad wal Hidayatu ila Sabilir Rasyadi ala madhhabis salafi wa ashabil hadis. Al-I'tiqadu wal Hidayatu ila Sabilir Rasyadi ala madhhabis salafi wa ashabil hadis. Riwayat ini Imam Baihaqi telah riwayatkan dengan sanadnya. Rawal Imamul Baihaqi bisanadihi ila Yahya bin Yahya yaqulu kunna 'inda Malik bin Anas faja'a rajulun faqala ya Aba Abdillah Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy alikai bisanadihi ila Ja'far bin Abdillah qala جاء رجل إلى مالك بن أنس فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى قال فما رأيت مالكا وجد من شيء كما وجدته من مقالته وعلاه الرحضاء يعني العرق قال وأطرق القوم وجعلوا ينتظرون ما يأتي منه فيه قال فسري عن مالك فقال الكيف غير معقول والاستواء منه غير مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة فإني أخاف أن تكون ضالا وأمر بي فأخرجه. Jadi riwayatnya satu daripada Imam Baihaqi dengan sanadnya, yang kedua daripada Al-Lalikai dengan sanadnya, yang pertama daripada kitab yang di-share namanya oleh Ustaz Fadil pun ada share namanya Al-I'tiqad wal Hidayah ila Sabilir Rasyad ala madhhabi salafi wa ashabil hadis. Dan riwayat Al-Lalikai ini adalah daripada kitab I'tiqad Ahli Sunnah dengan sanad ya. Dengan sanad. Kemudian jadi kesimpulannya, yang diriwayatkan daripada Imam Malik al-istiwa ghairu majhul wal kaifu ghairu ma'qul. Ada lafaz yang lain Imam Malik kata al-kaifu ghairu ma'qul wal istiwa'u minhu ghairu majhul. Itu daripada Al-Lalikai. Dan ada lagi riwayat Imam Malik menyebutkan istawa kama wasafa bihi nafsu wa la yuqalu kaif wa kaif anhu marfu'. Wa kaif anhu marfu' ini diriwayatkan juga daripada Imam Malik. Riwayatnya daripada siapa? Daripada Imam Baihaqi juga dengan sanad yang jayyid seperti mana Ibnu Hajar sebut dalam Fathul Bari. Dalam riwayat yang lain Imam Malik menyatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa kama wasafa bihi nafsah wa la yuqalu kaif wa kaif anhu marfu'. Wa kaif anhu marfu' dalam riwayat yang lain daripada kitab Fathul Bari daripada Al-Imam Baihaqi dengan sanad yang jayyid seperti mana Ibnu Hajar telah menyatakan. Kemudian apa dia? Kita nak buktikan bahawasanya riwayat wal kaifiyah majhulah itu tidak sah nisbahnya kepada Imam Malik. Hadhihi hiyal alfazul mahfuzatu 'anil Imam Malik rahimahullah. Inilah lafaz-lafaz yang mahfuz, yang sabit daripada Imam Malik. Adapun tengok ni, amma lafzatul istiwa al-istiwa'u ma'lumun wal kaifu majhul fala tasihhu musnadatan ilal Imam Malik. Ambil perhatian, jangan nak ambil Imam Malik pun jadi mujassimah macam kalian. Adapun lafaz
al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul, ini lafaz ini tidak sah sanadnya, tidak sah bersambung sanadnya kepada Imam Malik. Tidak sah apa? Bersambung sanadnya daripada Al-Imam Malik. Okey. Khalas. Kemudian Syekh kata, kalaulah kita takdirkan memang sabit daripada Imam Malik, Imam Malik sebut perkataan apa? Wal kaifu majhul. Wa ala fardi sihatiha famufassaratun bil alfazil ukhra as-sabitah anhu. As-sabitah anhu kalafzi al-kaif ghairu ma'qul. Jadi kalaulah kita takdirkan memang sabit daripada Imam Malik mengatakan al-kaifu majhul, kalau memang sabit, kita akan tafsirkan perkataan Imam Malik ini dengan perkataan-perkataan beliau yang lain yang sabit. Itu cara dia jamakkan makna perkataan Imam Malik. Kalau kita andaikan sabit, kita akan selaraskan maknanya dengan perkataan yang lebih wadih daripada Imam Malik seperti al-kaifu ghairu ma'qul. Ataupun kita akan selaraskan maknanya dengan perkataan Imam Malik wala yuqalu kaif wa kaif anhu marfu'. Apakah maksud wal kaif ghairu ma'qul? Apa maksud dia? Dicatat ni. Apa maksud wal kaif ghairu ma'qul? Contohnya kita kata asyariku lillah ghairu ma'qul. Contoh perkataan ni. Sekutu bagi Allah ghairu ma'qul. Apa maksud ghairu ma'qul? Bila satu orang dia sebut ghairu ma'qul, dia sedang berbicara tentang hukum akal. Ini pun satu hujah juga. Kamu mengatakan langsung tak pakai akal ketika membicarakan sifat. Tidak. Imam Malik juga berbicara tentang hukum akal. Bila Imam Malik sebut ghairu ma'qul, itu beliau sedang membicarakan hukum apa? Itu kan hukum akal. Imam Malik salaf. Ni'mas salaf. Jadi bila Imam Malik kata wal kaifu ghairu ma'qul, beliau tidak sebut ghairu masyru' ke ataupun bid'ah ke, sebut tapi soal. Wal kaifu ghairu ma'qul, nampak? Ini juga menunjukkan bahawa salaf juga memberi pertimbangan akal dalam berbicara tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkataan asyariku lillah ghairu ma'qul ni, perkataan al-kaifu ghairu ma'qul ni kalau nak faham, macam contohnya kita lontarkan perkataan asyariku ghairu ma'qul. Apa maksud dia? Maka fahadha hukmun aqliyun bisti'alati wujudi syarikin lillahi ta'ala fi rububiyyati aw uluhiyyatihi. Fala yasihu min aqilin an yufassara qawluna asyariku lillahi ghairu ma'qul bi anna lillahi syarikan lakin nahnu la na'qiluhu. Sebab ada orang dia tafsirkan perkataan Imam Malik ni wal kaifu ghairu ma'qul, dia kata apa? Dia kata gini, Allah ini ada kaifiat, cuma akal kita tak boleh fikir kaifiat dia macam mana. Nampak tak dia punya manipulasi? Kita kata tak betul cara kamu tafsir. Dia tafsir macam mana? Al kaifu ghairu ma'qul. Ini kena ambil perhatian ni. Kalau kita guna hujah bahawasanya yang lebih bersandar dan lebih bersanad kepada Imam Malik ini riwayat wal kaifu ghairu ma'qul, maka dia kata ya, kami setuju. Wal kaifu ghairu ma'qul ni pun yang lebih sabit. Tapi dia buat macam mana? Dia akan tafsirkan
wal kaif ghairu ma'qul ni hala ke tajsim juga. Nampak tak? Jadi kita punya hujah, kita kata, kamu mengatakan wal kaifu ghairu ma'qul ni dengan mana apa? Allah ini ada kaifiat. Cuma maksud Imam Malik ghairu ma'qul ni, akal kita ni tak boleh nak idrak bagaimana bentuknya. Akal tak boleh nampak. Tak boleh nak imajinasi. Tapi ada kaifiatnya. Duduk tu memang duduk, tapi tak boleh nak imajinasi duduknya Allah tu macam mana. Nampak tak dia punya manipulasi? Jadi kita kata tak betul. Perkataan ghairu ma'qul, dia bukan memberi makna macam tu. Kita ambil satu contoh. Kalau satu orang kata asyariku lillahi ghairu ma'qul, sekutu bagi Allah ni ghairu ma'qul. Apa maksudnya? Maksud perkataan ni adalah hukum akal mengatakan, akal menghukum bahawasanya mustahil wujudnya sekutu bagi Allah. Itu maksud ghairu ma'qul, iaitu yastahilul aqlu wujudas syarik lillah. Samalah juga macam wal kaifu ghairu ma'qul, yastahilul aqlu wujudal kaifi lillah. Betul tak kalau kita tafsirkan perkataan asyariku lillahi ghairu ma'qul dengan makna apa? Inna lillahi syarikan. Allah ada sekutu. Cuma kita ni la naqilu. Kita ini tak dapat nak imajinasi sekutu tu macam mana. Tapi sekutu tu ada. Jadi perkataan kamu wal kaifu ghairu ma'qul, tafsirannya sebagai kaif tu ada, duduk tu ya, kaifiat tu ada, cuma akal kita tak dapat nak idrak. Tak betul. Ini manipulasi. Okey? Jadi dapatkan catatan-catatan daripada Al-Imam Malik. Jadi kalau ada riwayat, memang ada satu lagi riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar. Dalam kitab Tamhidnya, Imam Malik menyatakan wa kaifiyatuhu majhulah. Wa kaifiyatuhu majhulah. Tetapi jawapan kita macam tadi. Yang diriwayatkan yang lebih sabit adalah wal kaifu ghairu ma'qul. Kalaulah ditakdirkan riwayat ini pun sabit, maka dia perlu diselaraskan dengan riwayat yang lebih banyak. Itu cara dia. Kamu kan orang hadis. Sampai bicara bab seperti ini, dia dah jadi mutarib pula. Dalam bab benda sekecil-kecil perkara, bab doa makan ni, selagi hadis itu tidak sahih, tak nak pakai. Ini bab akidah. Yang kamu nak nisbahkan kepada Imam Darul Hijrah. Hati-hatilah bab sanad. Yang tak sabit sanadnya tetap pegang juga. Kerana di dalamnya ada kepuasan kepada i'tiqad ataupun hawa nafsu. Istiqamah. Profesional. Konsisten dengan kaedah. Bukan kita hanya menggunakan nama sanad bila kita ingin mengkhidmati kepada kehendak kita. Tetapi bila sesuatu yang sabit, yang tidak mengkhidmati kita punya kehendak, kita tak kisahlah walaupun sanadnya tak sabit. Itu yang berlaku. Itu yang berlaku, yang disebutkan oleh siapa? Oleh Ibnu Jama'ah, Badri Ibni Jama'ah. Oleh Imam Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi sebut ni. Yang berlaku pada Mujassimah pada zaman beliau, iaitu mereka ini tak kisah nak riwayat walaupun dhaif, bahkan maudhu'. Nak upayakan juga, nak sabitkan juga Allah duduk atas arash. Allah itu duduk sehingga ada bunyi atid. Itu pun kita ada bahaskan. Ustaz Fadil ingat kan masa bahasan kita dalam Idahud Dalil. Walaupun riwayat itu maudhu'. Walaupun riwayat itu maudhu' diupayakan oleh Mujassimah pada zaman Ibnu Jauzi. Sekarang tak tahulah. Tapi pada zaman Ibnu Jauzi, tetap nak upayakan sabit hadis atid. Bahawasanya arash ini, na'udzubillah, kita nak tasawur pun tak sanggup. Bahawasanya berbunyi-bunyi sebab Tuhan duduk atas arash. Maudhu'. Bukan dhaif, maudhu'. Tapi dalam bab akidah, maudhu' pun nak pakai. Dalam bab yang ulama semua sepakat.
Ulama semua sepakat bahawasanya boleh pakai fadail amal. Hadis dhaif. Kita bising sana, bising sini, masalah sana, masalah sini. Baca doa je pun. Baca doa sebelum makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Oh, tak boleh, tak boleh. Tak boleh ni, bid'ah. Bid'ah benda apa sabit daripada Nabi. Masya Allah, ini yang dipanggil tidak istiqamah. Tidak ikhlas kerana disiplin ilmu hanya untuk memuaskan hawa nafsu saja. Bukan mencari hak. Sebab itu kita kata ikhlas. Cari hak. Baru kita akan jumpa. Bukan kita ta'assub dengan guru kita. Masya Allah. Okey? Seterusnya. Habis. Dia kata riwayat wal kaifu ghairu ma'qul. Riwayat wal kaifu ghairu ma'qul ni adalah riwayat yang lebih kuat daripada segi dua. Nampak? Riwayat wal kaifu ghairu ma'qul ni dia kuat pertama dari segi makna, yang kedua dia kuat daripada segi sanad. Dan ada sudut ketiga, ciri ketiga, riwayat wal kaifu ghairu ma'qul ni kuat. Apa dia? Wa min jihatin thalithah. Kita baca, sambung. Daripada jihah yang ketiga, riwayat ini kuat. Apa dia? Wahia annal ladzina su'ilu 'anil istiwa qabla al-imami Malikin wa hum Hammadun wa Ummu Salamah ajabu binafsi hadhihi riwayati. Dari satu sudut yang lain, kita hujahkan bahawasanya riwayat wal kaifu ghairu ma'qul ni disokong. Maknanya bukan Imam Malik sahaja menggunakan ta'bir wal kaifu ghairu ma'qul, tetapi ulama salaf sebelum Imam Malik seperti Hammad dan Ummu Salamah juga memberi jawapan yang sama. Memberi jawapan dengan sama dengan riwayat al-istiwa'u ghairu majhul wal kaifu wal kaifu ghairu ma'qul. Riwayat daripada siapa? Hammad dan Ummu Salamah. Hammad dan Ummu Salamah. Kalau dalam kitab saya ni, Al-Qaulut Tamam ni, riwayat ini juga diriwayatkan daripada Ibnu Uyainah. Tambah lagi nama satu lagi. Riwayat ini juga daripada Ibnu Uyainah. Ibnu Uyainah, bukan Rabi'ah, bukan Ibnu Uyainah, Rabi'ah. Rabi'ah ni guru Imam Malik. Dalam riwayat, Rabi'ah telah ditanya kaifastawa. Maka Rabi'ah Ar-Ra'i kalau tak silap telah jawab al-istiwa'u ghairu majhul wal kaifu ghairu ma'qul. Jadi ini satu lagi bentuk sokongan bagi riwayat wal kaifu ghairu ma'qul, bahawasanya ia juga alhamdulillah, ia juga diriwayatkan daripada tokoh yang lain sebelum daripada Imam Malik. Di sini Syekh nukilkan Hammad dan Ummu Salamah, tapi di sini ada riwayat daripada Rabi'ah. Rabi'ah. Jadi ia memberi indikasi apa? Ia memberi indikasi bahawasanya Imam Malik bukanlah tuan punya jawapan. Bukan. Yahdikumullah wa yuslihu balakum.
Bahkan Imam Malik mengambil jawapan ini daripada salaf sebelumnya. Nampak? Dia jadi cantik lagi. Jadi dia jadi cantik bahawasanya riwayat ini wahina dzaka turajjahur riwayah allati tuwafiqu jawab as-sabiqin. Jadi dari satu sudut yang lain riwayat ini dia jadi rajih sebab apa? Sebab riwayat ini bertepatan dengan riwayat sabiqin, salaf sebelum Imam Malik lagi. Ini jadi wajah yang ketiga menjadi sumber tarjih. Kita ada sumber tiga untuk tarjihkan riwayat ini. Pertama, daripada segi sanad, riwayat wal kaifu ghair ma'qul lebih sahih kepada Imam Malik. Daripada segi makna, ia lebih bertepatan. Dan poin yang ketiga untuk kita tarjihkan riwayat wal kaifu ghair ma'qul kerana ia bertepatan dengan riwayat salaf sebelum daripada Imam Malik. Kemudian kata Syekh Sa'id, wa nahnu la nuridu an nutila al-kalama ala hadhihi al-ibarah liwujudin wujuhin adidah wa nahnu na'lamu anna kathiran min al-mujassimati lan yuzahzihahum an mawqifihim ayyu kalamin walau kana mabniyan ala qawati'i syara'. Jadi Syekh kata kami tak nak panjangkan cerita membicarakan hujah-hujah mengisbatkan ibarat ini kerana kami tidak mahu memanjangkan bicara atas ibarat ini dengan wajah-wajah yang pelbagai. Kami boleh je sebut macam-macam lagi wajah. Tapi kami tak mahu panjangkan bicara. Sebab apa? Kami tahu bahawasanya banyak mujassimah pada zaman ini lan yuzahzihahum. Tidak akan mengubah mereka. Tidak akan mengalihkan mereka. Itu maksud yuzahzih. Tidak akan mengalihkan mereka daripada pendirian mereka oleh apapun perkataan. Sebab itu kita fokus terang kepada masyarakat. Yang ajak debat tu debat seorang-seorang. Kita fokus terus memberi penerangan, terus membuat pengajian demi pengajian kepada masyarakat sehingga masyarakat boleh faham dan menerima pencerahan. Adapun ajakan nak berdebat kita tak layan. Kerana apa? Wala in ataita alladhina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak. Ini pengalaman. Jadi masing-masing kamu terangkan kamu punya, kita terangkan kita punya. Tapi syaratnya kalau betul-betul nak dapat taufik, ikhlas. Kita ikhlas, kamu ikhlas. Kita tengok. Dan kita nyatakan bahawasanya pengajian kita ini tidak lain dan tidak bukan melainkan pencerahan dan dakwah. Sebarkan dan sebarkan. Semoga Allah memberi bantuan. Kita semua ni perlu ikhlaskan diri. Bukan nak mempertahankan puak apa. Tetapi kita mencari redanya Allah. Kalau ikhlas itu ada, Allah akan tunjukkan jalan. Walau kana mabniyan ala qawati'i syara'. Ni pengarang kitab ni Al-Qaulut Tamam ni dulunya Salafi. Pengarang kitab ni Al-Qaulut Tamam ni dulunya Salafi. Okey. Kemudian Allah bagi petunjuk sehingga beliau dapat menulis satu karya yang menjadi kebanggaan, menjadi rujukan, dipuji. Yang tulis mukaddimah kitab ni Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Yang menulis mukaddimah bagi kita Al-Qaulut Tamam ni Mufti Taqi Al-Uthmani. Okey, kita tak nak panjangkan. Kita akan fokus memberi penjelasan demi penjelasan. Adapun memberi penjelasan kepada orang yang ingin membuka akal dan fikirannya, kerana kita dapati sebahagian mujassimah tidak akan mengubah mereka daripada pendirian mereka apapun perkataan. Walaupun perkataan itu asasnya adalah nas-nas syarak yang qat'i. Tetapi begitulah. Wa'lam annal kalama sabiqa wa ghairahu mabniyun wa waqi'un 'ala at-taslimi bi anna ar-riwayatil mazkurata la sanadun qawiyyun mu'tamarun yasihu al-i'timadu 'alayhi wa fi hadha shakkun wa idza lam yakun la sanadun qawiyyun fala hajata li taswidi as-safahati ziyadah
وفي هذا المقام لابد أن نوضح مذاهب العلماء في الآيات التي كثر النزاع فيها ويسميها بعضهم آيات الصفات ومثالها الآية السابقة وهي آية الاستواء. فمثلا هذه الآية لا يظهر لنا عند النظر فيها إنها تشير من قريب ولا من بعيد إلى جلوس ولا إلى صعود ولا إلى استقرار بل الظاهر. Kita ada satu muka surat lagi. Jadi Syekh kata, wa'lam, ketahuilah olehmu bahawasanya semua perkataan yang telah lalu sebelum ini dan perkataan-perkataan yang lain mabniun, berasaskan atas apa? Alat taslib, atas apa? Menerima. Bahawasanya riwayat-riwayat yang disebutkan tadi mempunyai sanad yang kuat, yang mu'tabar, yang sah untuk kita berpegang padanya. Jadi Syekh mengambil jalan insaf. Okey, kita riwayatkan daripada Imam Ahmad. Daripada Imam Ahmad. Kita riwayatkan daripada Imam Syafi'i. Kita riwayatkan daripada Imam Malik. Jadi Syekh cakap cara insaf. Sebab sekarang ni kita punya hujah ni bukan hanya perkataan-perkataan ni, bukan hanya. Kita juga berhujah dengan dalil akal. Jadi Imam Syekh Sa'id kata, bicara kita berdasarkan riwayat-riwayat tadi ni, berasaskan atas dasar kita andaikan ataupun kita taslim, kita terima bahawasanya riwayat-riwayat yang datang daripada Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i, riwayat itu dia ada sanad yang kuat, yang muktabar, yang kita boleh berpegang dengannya. Dan wa fi hadza syakkun. Dan pada ini ada syak. Apa maksud Syekh ni? Mungkin maksudnya adalah sebahagian riwayat yang dinisbahkan kepada salaf ni tentang perkataan-perkataannya ada syak. Ada syak. Jadi kita mengambil jalan insaf. Kalaulah ditakdirkan riwayat itu tak kuat, kata Syekh, wa idza lam yakun laha sanadun qawiyyun fala hajata li taswid as-safahati ziyadah. Jadi Syekh kata kalaulah apa? Kita andaikan sanad riwayat itu tidak kuat, maka tak ada keperluan kita nak penuhkan lembaran-lembaran kitab kita dengan riwayat tersebut. Jadi riwayat-riwayat daripada salaf ini salah satu hujah kita. Bukan satu-satunya hujah. Salah satu daripada hujah kita. Menunjukkan apa? Syekh mengajar kita mengambil jalan insaf. Kalaulah riwayat-riwayat itu kamu hujahkan sebenarnya tak sabit, Imam Syafi'i sebut macam tu, riwayat itu datang tanpa sanad, maka kita tak ada masalah untuk menolak apa? Untuk menolak riwayat tersebut. Bukan menolak i'tiqad tersebut, tak. I'tiqad kita ada banyak hujah. Kalaulah riwayat itu tak sabit, maka kita tidak ada masalah untuk apa? Menolak riwayat tersebut. Tapi isi kandungannya kita masih konsisten, mempunyai hujah-hujah yang jelas dan qat'i untuk mengisbatkannya. Dan di tempat ini Syekh kata, la budda, tak dapat tidak, kami nak jelaskan mazhab-mazhab ulama pada ayat-ayat yang banyak perbalahan padanya. Dan sebahagian orang panggil ayat ni ayat sifat. Contohnya, ayat yang telah lalu, iaitu ayat istiwa. Jadi, ayat ni Syekh kata, misalnya ayat ni, ayat istiwa yang kita baca ni, tidak zahir bagi kami setelah kita amati, indan nazari fiha. Ketika kami mengamati, mencermati, tak nampak langsung ayat ini memberi isyarat, sama ada dengan isyarat dekat ataupun isyarat jauh, bahawasanya ayat ini nak terangkan Allah itu duduk. Jadi Syekh kata, cuba kamu baca ayat tu. Ayat itu kan sedang menerangkan azamatullah, yang pergi cerita duduk tu dah. Kenapa? Ayat ini, summa stawa alal arsh ni, tidak ada sebarang isyarat,
Sama ada isyarat dekat ataupun jauh nak terangkan Allah itu naik ataupun turun, duduk, bersemayam dan seumpamanya. Bahkan yang zahir daripada ayat itu menjelaskan keagungan kerajaan Allah, pentadbirannya, kebijaksanaannya bagi alam semesta yang besar ini. Itulah sebenarnya makna zahir daripada keseluruhan ayat yang di dalamnya ada perkataan summastawa 'alal arsy. Walakin ba'dun nasi wa humul mujassimah yaquluna inna adh-dhahira minha innama huwa al-julusu 'alal arsy. Tetapi malangnya sebahagian orang iaitu mujassimah, mereka berkata yang zahir daripada ayat ini maknanya Allah duduk di atas arasy. Apa lagi mereka kata? Wa amma kaifiyatuhu fa ghairu zahirah. Maknanya duduk, tapi cara duduk yang tu tak zahir. Wa huwa kalamun fasidun lima dzakarna sabiqa. Ini perkataan tak boleh pakai, rosak maknanya. Wala budda huna an nubayyina ma huwa al-maqsudu bi lafdhi adh-dhahir. Tidak dapat tidak di sini kami nak terangkan apa makna zahir. Jadi masa kita nak bicarakan bab ni, antara yang kita kena banyakkan bahas apa makna zahir. Sebab ada juga nukilan daripada salaf dia guna makna zahir. Jadi kita perlu cermati. Kamu kata kita pakai makna zahir. Tapi makna zahir itu bukan makna tangan dah. Kenapa? Makna zahir tu kalau ayat tu makna tangan lah. Sedangkan kita nafikan makna zahir. Jadi kami nak terangkan apa makna zahir. Maka fanahnu indama naqulu anna hadhihi al-ayata zahiruha huwa al-ma'na. Huwa al-ma'na al-fulani. Naqsidu min dhalika anna al-mafhuma minha huwa dhalika al-ma'na. Ay annana indama nazarna fiha wa tadabbarna ma'aniha dhahrana anna al-ma'na alladhi tushiru ilayhi hadhihi al-kalimatu al-mukawwanah lil-ayah huwa al-madhkuru. Dia kata makna zahir ni ialah bila kita kata fanahnu, bila kita kata bahawasanya ayat ini zahirnya, zahir bagi ayat ini makna sekian-sekian. Apa maksud perkataan kita ayat ini zahirnya adalah makna sekian-sekian? Apa maksudnya? Maksud kita daripada ungkapan tersebut bahawasanya yang difahami daripada ayat ini itulah makna yang kita nyatakan tadi. Apakah maksud kita kata zahir daripada ayat ini makna sekian-sekian? Maksud perkataan tadi itu adalah apa? Maksud perkataan tadi ialah fahami. Di sikit lagi ni. Perkara yang difahami daripada ayat itu adalah makna yang kami nyatakan tadi. Maksudnya, ketika kita perhatikan ayat, kita tadabbur makna-maknanya, nyata bagi kita bahawasanya makna yang diisyaratkan oleh kalimah-kalimah yang membentuk ayat adalah makna yang kita nyatakan tadi. Macam ayat ni lah. Syekh kata, zahir daripada ayat ini adalah menerangkan tentang keagungan Allah. Kenapa kita katakan begitu? Kerana bila kita amati, bila kita perhatikan betul-betul, memang maknanya memberi faham atas makna apa? Atas makna keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalika, ni bateri nak habis ni. Tak bawa pula power bank. Wa kadzalika indama naqulu innal ma'na adh-dhahir inda ghairina huwa al-ma'na al-fulani naqsidu annahum fahimu min hadzalikal ma'na. Nak cepat sikit. Ni senang je. Wa nad'i fi nafsil waqti anna ma fahimu laysa lahum alayhi dalilun mustaqim. Walidzalika fa nahnu narfudu ma yaquluna min ad-di'aatin batilah. Begitu juga kita kata ketika bila kita kata sesungguhnya makna yang zahir di sisi orang lain adalah makna sekian-sekian. Maksud perkataan kita bila kita kata mereka ni makna zahir di sisi mereka sekian-sekian. Apa maksud kita macam tu? Maksud kita ialah mereka ini faham daripada ayat ni makna inilah. Dan dalam masa yang sama kita mendakwa apa yang mereka faham itu tak ada dalil yang kukuh.
Lalu kita tolak dakwaan tersebut dengan dakwaan-dakwaan yang batil. Wa nastati'u an nubarhina bil barahinil qat'iyah anna al ma'na alladhi zahara laha huwa al ma'na al murad la ghair. Dan kita mampu untuk membuktikan dengan bukti-bukti yang qat'i, makna yang zahir bagi ayat itu adalah makna yang kita maksudkan. Faham tak? Jadi dia punya kaedah perbahasan ni macam ni. Okey, ada satu golongan kata maknanya begini. Kita kata maknanya begini. Kita yang membuat dakwaan bahawasanya makna ayat ini adalah sekian-sekian, kita menolak makna yang ditafsirkan oleh golongan yang lain. Dan kita mempunyai bukti dan hujah bahawasanya makna yang cuba diupayakan oleh golongan lain itu sebenarnya salah. Makna yang kita tafsirkan itu adalah benar. Maka kamu kata makna kamu sekian. Kami kata makna ayat ini sekian. Kami boleh datangkan bukti bahawasanya makna yang kamu nyatakan itu salah, bahkan yang sebenarnya seperti yang kami katakan. Itu cara penghujahannya. Fakalimatul zahir la ta'ni ma tazharuhu al-ayah lana min ma tuzhiruhu al-ayah lana min al-ma'ani. Fa inna ma yakunu kadzalika la yakunu illa sahihan wa la tajuzu mukhalafatuhu. Bal al-zahir huwa ma tastadhiruhu nufusuna min al-ayah. Ini memang cantik ni. Ay ma yadhharu lana hasba ijtihadina annahu al-muradu wa ijtihaduna sahihun wa qad yakunu batilan wal hukmu fi hadha innama huwa dalil. Jadi kita kata makna zahir bagi ayat ini, apakah maksud perkataan zahir? Saya nak terangkan apakah maksud perkataan az-zahir. Kalimah az-zahir ni bukan makna dia ialah apa yang dizahirkan oleh ayat. Maksudnya maksud zahir ayat ni bukanlah makna yang mana kita nampak pada permukaan ayat. Bukan. Syekh kata maksud zahir bagi ayat bukanlah makna yang diperlihatkan oleh ayat. Atau dengan bahasa yang lebih mudah, makna zahir bagi ayat bukanlah makna permukaan bagi ayat itu. Bukan. Makna zahir bagi ayat bukanlah apa? Bukanlah makna permukaan. Makna permukaan bagi ayat tersebut. Bukan. Ini satu perkara yang menarik daripada Syekh. Tetapi Syekh kata, sebab apa? Kalau kita kata makna zahir bagi ayat adalah makna yang dilihat secara permukaan daripada ayat, dia akan jadi apa? Dia akan jadi fa inna ma yakunu kadzalika la yakunu illa sahihan wa la tajuzu mukhalafatu. Kalau macam tu tafsirnya, maka semua makna zahir betul lah dan tak boleh mukhalafah. Semua makna yang dilihat zahir, semua makna itu kena dikatakan betul. Tak boleh mukhalafah. Tak betul. Bukan macam tu. Tetapi makna zahir adalah ma tastazhiruhu nufusuna minal ayah. Apa maksud ma tastazhiruhu nufusuna minal ayah? Makna zahir bagi ayat adalah sesuatu makna yang kita nampak hasil daripada ijtihad kita bahawasanya itulah makna yang dimaksudkan daripada ayat. Itulah maksud makna zahir. Bukan makna yang kita lihat secara permukaan dan makna itu wajib dimaknakan ayat. Tak. Tetapi berdasarkan pengamatan kita pada siyak dan sabab, berdasarkan ijtihad kita melihat pada nas-nas yang lain, maka keluar satu makna yang kita melihat daripada segi ijtihad kita, itulah makna yang sahih, maka itulah makna yang dimaksudkan dengan makna zahir. Dan ijtihad kita sahih. Dan kadang-kadang ijtihad kita tu tak sahih. Okey, sekarang ni mereka yang tafsirkan ayat, mereka juga ijtihad. Kita yang tafsirkan ayat juga ijtihad. Jadi bukan maknanya bila kamu ijtihad, kamu mesti betul. Tak. Kami ijtihad, kami semestinya betul pun tak. Tetapi sudah tentu salah satu yang betul. Siapakah yang akan jadi hakim pemutus bahawasanya ijtihad ini betul, ijtihad ini tak betul? Siapa? Dalil. Maka kita perlu dalil luar
untuk mentafsirkan ayat ini. Bukan ayat ini ditafsirkan dengan ayat ini. Kita kalau nak putuskan antara dua ijtihad ini yang mana betul, maka kita perlukan dalil. Jadi dalil akal juga sebagai dalil. Dalil syarak yang lain juga sebagai dalil. Sebab itu kita kata, ayat-ayat mutasyabihat ini, dia adalah ayat-ayat yang bukan muhkam. Maka ayat muhkamlah yang menjadi hakim untuk menyelaraskan makna pada ayat-ayat yang mempunyai makna yang pelbagai. ولذلك فعندما يقول العلماء أن لفظ الاستواء من جملة المتشابه كاليد والوجه والعين والأصابع ونحو ذلك مما ظاهر مستهين على الباري سبحانه فإنهم يقصدون إننا نحن البشر عندما كثر استعمالنا للكلمات اليد والعين وغيرها في الآلات والأدوات التي هي أجزاء وأعضاء ودلالات على النقص والتركيب صرنا نتوهم من مهما استعملت هذه الكلمات فأن المراد فيها هو هذه المعاني. وغاب عن ذهن من يفهم هذا الفهم أن ما جاز على المخلوق لا يجوز على الخالق وأنه إذا أطلق فلا بد أن يكون الإطلاق مجازيا لا حقيقيا كما سبق ذكره في الفوقية والعلو. Jadi Syekh kata, bila ulama kata bahawasanya perkataan istiwa dia ni termasuk mutasyabihat, perkataan yad, perkataan wajah, perkataan ain, perkataan asabi', ini semua adalah lafaz yang makna mutasyabihat, mutasyabih. Lafaz-lafaz ini, dia punya makna zahirnya adalah makna yang mustahil bagi zat Allah. Apa maksud ulama bila ulama kata lafaz ain ni dia mutasyabih, makna zahirnya mustahil bagi zat Allah? Apa maksud mereka? Maksud mereka, dia kata sebab apa? Kita ni, manusia ni, oleh kerana kita ni banyak menggunakan perkataan tangan, mata dan lain-lain, kita gunakan perkataan yad dan lain-lain ni untuk memberi makna alat. Yang mana alat itu merupakan satu bahagian dan satu anggota. Kita biasa guna tangan, maknanya alat, maknanya anggota. Dan petunjuk-petunjuk atas makna kurang dan makna bersambung. Kebiasaan bila orang sebut yad, dia merujuk kepada suatu alat yang ada pada tubuh manusia yang dicantumkan. Maka bila oleh kerana kita ni duk biasa guna yad ni untuk manusia, bila yad itu dinisbah pada Allah, kita pun otak pun nak guna sama macam yang kita biasa guna pada manusia. Itu kan salah, kaedah macam tu. Maka jadilah kita ni, bila dah kerana biasa guna macam tu, jadilah kita menyangka, bila perkataan ini digunakan, kita menyangka apa? Fa'annal murada fiha huwa hadhil ma'ani. Itu sangkaan kita. Jadi sangkaan kita yang dimaksudkan daripada ayat ini, inilah makna-makna yang biasa kita guna. Makna tangan, makna anggota, makna alat. Dan telah hilang, telah terlepas pandang daripada pemikiran orang yang faham macam ni. Maksudnya orang yang faham tangan tu maksudnya alat, anggota. Dia tak fikir ke, ataupun telah terlepas pandang daripada fikiran dia, bahawasanya sesuatu yang harus bagi makhluk, dia tak harus bagi Allah. Sesuatu yang harus bagi makhluk, dia tak harus bagi Khalik. Mana boleh sama? Kalau yad nisbah pada makhluk, mana tangan, mana Allah, mana boleh mana tangan. Dan wa annahu idza utliqa, dan bila dia ni diitlakkan, tidak dapat tidak, itlak tu majazi bukan hakiki. Bila diitlakkan pada Allah, dia majazi bukan hakiki. Macam contohnya perkataan fauq. Ingat, dia ada fauqiyah hissiyah, dia ada fauqiyah ma'nawiyah. Fasara al-ba'du yatawahamuna anna hadhihi al-ma'aniya hiya adh-dhahira mutlaqan min hadhihi al-alfaz wa la yafhamuna innaha dhahirun bi syarti itlaqiha 'ala al-bashar aw 'ala al-makhluqat wa bi syurutin muayyanah kama huwa madhkurun fi kutubil lughah. Hadha ma aradtu an anqulahu min dhalikal kitab rajian an yakuna fihi faidatun muqni'. Habis. Maka oleh kerana dia biasa guna yad dengan makna anggota, maka jadilah sebahagian orang menyangka makna-makna inilah makna yang zahir secara mutlak daripada lafaz ni. Jadi kita kata salah. Betul, yad ini makna zahirnya anggota, betul. Kalau dinisbahkan pada Allah, maka makna yad adalah tangan, anggota, sebagai makna zahir, betul.
kalau dinisbahkan kepada Allah. Itu baru betul kaedah dia. Wala yafhamuna innaha zahiratun bi syarti itlaqiha 'alal bashar. Maka jadilah sebagian orang menyangka inilah makna-makna yang zahir secara mutlak daripada lafaz ini. Tetapi mereka ni tak faham satu perkara. Betul, lafaz-lafaz ini adalah lafaz yang maknanya zahir, betul. Tapi kamu kena letak kait. Sebab tu dia kata, mereka ni tak faham bahawasanya makna-makna ini adalah makna zahir, tapi dengan satu syarat. Dengan syarat kalimah ini diitlakkan kepada manusia. Kalau kalimah yad diitlakkan kepada manusia, memang betul makna zahir daripada yad adalah tangan. Kalau diitlakkan kepada makhluk, makna zahirnya adalah anggota. Tapi kalau diitlakkan kepada Allah, dia punya itlak majazi dan maknanya bukanlah makna tangan. Dan dengan syarat-syarat yang tertentu seperti mana yang disebut dalam kitab lurah. Ini saya kata inilah yang saya dapat nukilkan daripada kitab yang disebutkan. Kitab apa ni? Kitab apa yang Syekh sebut ni? Kitab, dia sebenarnya yang kita baca ni adalah nukilan daripada kitab Syekh yang bertajuk Durarul Fawaid. Khalas. Wallahu a'lam bissawab. Jadi secara ringkasnya, kita telah selesai membaca tafsir Summastawa 'alal arsh. Dia sebenarnya kita membina pemahaman kita tentang ayat sifat ni sedikit demi sedikit. Dia ada panjang lagi. Panjang. Luas lagi perbahasannya. Tapi yang kita dah baca 2-3 kitab sebelum ni sebenarnya sepatutnya nak membentuk satu pemahaman bagaimana kita berinteraksi dengan ayat sifat. Yang terbaik ini antaranya. Al-qawlu tamam bi-ithbati tafwidhi madhaban lis-salafil kiram. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita, memberi istiqamah kepada kita untuk terus menerus memberi pencerahan berkaitan dengan akidah, memberi kemudahan kita. Tengoklah apa yang kita nak sambung, kita sambung. Tetapi penerangan perlu yang menerang tu mula-mula kena faham dulu. Jadi para asatizah yang bertanggungjawab menyampaikan kepada masyarakat perlu jelas, dan kemudian insya-Allah Allah akan mudahkan segala urusan kita. Lautannya terlalu luas, tetapi kita berenang sedikit demi sedikit. Insya-Allah kita akan jumpa hasilnya yang menguntungkan kita di kehidupan yang sementara ini dan kehidupan akhirat yang kekal abadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lihimna marashida umurina wa a'idna min syururi nufusina min sayyiati a'malina. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ahsyurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Allahumma amitna mitatan hasanah. Allahumma ahyina bi kalimatil ikhlasi qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, dialah Allah yang esa, dialah Allah yang esa, dialah Allah menjadi tempat pergantungan setiap makhluk. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tiada sesuatu pun yang seumpama setara dengannya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.